Assalamualaikum dan selamat datang ke podcasting yang kali keberapa tah? Korang guess dah 2 minggu betul-betul Alia, Yes. Alia 3 Entah, aku mesti ingat. Tahniah ada juga Wani. Kau tak ada stok. Tak ada stok. Betul. Tak ada stok sebab kita pun orang duk cakap kenapa lat tak keluar. Semua busy. Satu lagi Office kosong. nak shoot apa. Betul. Tapi alhamdulillah masa podcast masih pergi berjalan. Betul. 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 Dan macam biasa dulu sebelum Syafa pergi beranak, aku pernah cakap yang aku nak promote satu kedai lah every week. Dan minggu ni aku nak promote satu kedai iaitu nama dia dekat IG ialah tilove.malaysia. Tilove. Dia macam tilaf lah. Oh. Tilove lah, tak copyright kan. Okay, kalau korang dapatkan air yang sedap daripada yang macam tilaf tapi versi yang mungkin murah sikit, atau harga dia berapa, pergilah ke memang murah. Berapa? Dekat mana branch dia? Macam sedap. Mango Dragon Ball RM5 lah. Oh. Macam betul yang masa yang sebelum kita ada COVID ni kan dulu lah yang mango Mango shake ke? mango shake Ya ke mango shake? Yelah. Yang the blend betul letak mango atas mango tu. susu tu. Mango shake. Mango susu. Dan Mangga dia nenen. Hah? Nyen tu apa? Nenen. Susu? Oh bodoh lah. Sorry. Boleh dapatkan kat kedai dia. Kalau korang nak tahu kedai dia, aku tak tahu kat mana. Tapi kalau boleh tilove.malaysia aku seorang dan gambar pun saya compile Dia sekali. patut letak kat mana tu? Senang sikit orang nak locate Dekat PJ, dia. kat PJ. Okay. Kat PJ. Siapa orang duduk PJ dengan tengah ni boleh pergi try, sedap katanya. Dah apa khabar semua? Oh, baik alhamdulillah. Masih sihat. Masih sihat. Masih sihat. Dengan Cita memang dah sihat dah. Ya, dah naik 2 kilo lah PKP Bagus. ni. Alhamdulillah. Tapi betul ya, aku duduk PKP duduk makan banyak. Ya. So Aku aku rasa tak buat macam- apa-apa. Dah tak apa-apa. Aku rasa macam bila tak makan malam tu rasa tak complete. Ya, betul. Kita lagi nak makan. Tak tahu lah. Asa nak mengunyah je kot sebab panjang sangat masa tu. PKP sebab Han duduk kat rumah. Tapi yang korang dua masuk office Ya, Tapi masuk. masa kat rumah tu lagi banyak ni. Tapi bila duduk rumah ni, setakat ni tak ada hari yang pisang. Aku rasa tak hari pisang kot. Han Masa sebab weekend. Han kena fikir aktiviti untuk buat sepanjang Free free time tu. So benda tu yang macam apa lagi aku nak buat 24 jam kot dah. Betul. Macam aku cari ruang masa untuk diri sendiri tu. Oh Tuhan sebab anak kahwin. Kami dah ada ruang untuk diri sendiri. Aku dah ada jadual aku sebelum ni. Wow. Jadi bila jadual. aku memang plan ahead tau. So bila jadi macam ni banyak sangat lompong, jadi macam lost. Even aku dah tak produktif lah. Okay, satu hari Wani buat apa dalam satu hari? Aku akan bangun. Okay, Bangun ni pukul jadual berapa? aku Okay. Bangun sembahyang subuh, tidur balik. Lepas tu aku akan betul-betul bangun pukul 10, masak, pergi office. Petang pergi lari ataupun pergi gym. Malam masuk balik. Lepas tu balik tu kalau nak pergi gym lagi. Kalau balik rumah. So literally aku ada banyak masa yang kat luar sebenarnya daripada Badan Wani tak penat ke? Macam setiap tak hari penat ke? bersenam kot. Tak, setiap hari. Bangun tidur bersenam. Lepas tu malam pun nak bersenam. Betul lari tengok pula. pada energy lah ada apa yang aku makan. Kalau aku extra hari tu makan lebih, buatlah lebih. Oh okay, faham. Tapi kalau orang yang aktif ni, makin hari makin bertenaga lah kan? Tengok juga kalau dia injet macam aku. Oh tak bertenaga lah. Tengok lah kalau kau dah injet kau bertenaga pun nak ke mana kau? Tak ada mama. Tak. Kalau demam kena beli cool fever. Gitu. Kita link. Fever 100 cool fever. Kita Okay, link. bye. 1000 okay. 1000. Bukan Oh my 100 God. ya. 1000 Ya, Mana dia dapat 1000. stok ah? 1100. Aku rasa dia pergi hilang. Dapat stok. Tapi aku tak rasa 1000 tepat. Macam biasa Dia lah. anggaran lah. Anggaran lah. Mungkin dia beli dalam 800. Tahu lah kalau mungkin 1000 ke apa kan. 1000 ke 1 lah. Kan Tu lah. salah. 1000. Kan? 1000. As per claim dalam video 1000 lah. Tetapi dia Han tengok tak video tu? aku tak tengok, tetapi aku memang follow pun YouTuber tu. Oh. Dia YouTuber Dia baru buat Aku ke? tak tahu, mungkin dia Insta famous Aku rasa first. Insta famous. First then YouTuber, ataupun mungkin TikTokers first ataupun YouTuber. Aku rasa Insta famous before Insta TikTok. famous, Tapi muka memang elok lah. Dia orang pelakon pun kan? pelakon ke? Baru naik. Mau naik lah. Nama dia baru naik. Tapi apa pandangan hang pasal benda tu? Hashtag tak patut. Hashtag membazir. Bazir. Membazir lah sebenarnya. Bazir. Tapi sebenarnya kalau ikut balik susul galur babi air tu, sebenarnya benda tu datang dari Indonesia. Memang sebenarnya aku tak pernah tahu. dengar daripada Aku Indo tak tahu pun. babi air tu apa jadah. Babi air tu macam cool fever. Okay. Dia Cool rendam. fever tu kan dia bersifat gel. Okey. So bila macam gel, bila dia dah kena air, dia akan kembang, dia akan jadi satu bentuk macam bulat macam tu. Macam gamat dia Macam betul. gamat. So memang benda tu ada kat cool fever je ke? Tak, Ataupun benda Benda yang bergel lah. Benda yang bergel lah.
apa lagi selain cool fever? Aku tengah fikir. Tak tahulah sekarang ni orang guna untuk cool fever lah. Tadi kalau cakap guna pampers anak aku je. Kan sebab dalam tu ada gel juga dalam kan. tu ada gel jugalah. Dia kembang lah. Alah, pad kita pun pad ada pun gel. kan? Tapi tak adalah bentuk tu. So kira dia pakai cool fever sebab dia pun nak bentuk macam gamat. sama macam Satu lagi sebab dia punya apa tu? Gel tu kan memang cantik kan 4 segi. Kalau hang pernah beli kan dia 4 segi. So bila dah kembang, so hang boleh peel off dia punya yang kertas tu. So dia jadi macam bentuk Faham? panjang tu lah, macam botol tu. Anda buat eksperimen ni ke? Aku tak ada lah. Tapi masa sebelum si Mamat tu buat 1000, aku dah perasan beberapa YouTuber Buat dah. yang budak-budak yang 16 tahun ni dah buat. Aku dah tengok lah, dah perasan dah. Dan memang views tinggi. Faham Sebab tak? benda tu tengah in trend. Satu tengah trend sebab TikTok kan. Sebab dia from Indonesia. Lepas tu orang Malaysia bawa that culture tu. Dan mula dulu semua macam seorang beli satu je. Macam kononnya jadikan dia sebagai pet. Aku nampak dia orang gantung dekat emas buat jadi wayan. Siap ada tambah ada colour lah bagai kan. Letak colour. Tapi kemudian tiba-tiba ada yang nak buat 1000. Dan nak jadikan cerita, baru-baru ni ada di mana ada seorang suri rumah yang terpaksa mencuri cool fever. Dan itu sebenarnya memberi sedikit side effect of the video. So kesimpulan kat situ, sebelum kau buat apa-apa, check dulu surrounding. Kan sebenarnya dia kena tengok news. Dia kena Even tak tengok news pun, no matter what, setiap hari akan ada je news daripada Instagram dengan Twitter. Kau tak payah nak cari kat Google pun berita timeline benda tu. dia post benda tu tak kena lah sebenarnya. And The plus timing macam ni lah, macam orang lain main benda tu pakai satu je. So kira satu tu maybe tak ada ter-effect lah. Orang lain takkan terasa lah dengan pembaziran tu. Tapi sebab hang dah buat sampai 100, lepas tu hang duk tayang pula merata alam. Tapi aku rasa kalau dia sebagai Insta famous dan yang memang content creator kononnya ni, dia akan rasa impact viral case yang mencuri tu dengan video dia satu impact yang positif. So orang lagi banyak view dia punya impact positif. impact positif untuk content dia, as in dia sebagai content creator dia akan rasa aku lagi viral for free sebab orang akan compare kan. Jadi compare dengan benda yang salah. Yelah, it's like a bad marketing but still a marketing for him. Faham tak? Tapi aku tak boleh nak salahkan budak tu 100% like 100%. It's because of the culture sendiri. Yelah, of the culture of YouTube. Betul, semua nak mengikut. Kalau kau perasan, sejak beberapa tahun before, like macam before COVID lah, 2019, 2018, banyak YouTuber ni berasal dari Mak Saleh jugalah, kita dah mengikut lah, akan cuba buat benda yang extravaganza. Dan ini semuanya di-startkan daripada Mr. Beast. Betul. Kena ingat Mr. Beast? Tahu. Mr. Beast kan kalau contohlah dia nak buat something kena in a big scale. So kat situ macam-macam benda sekarang video viral bila buat kat Malaysia, macam-macam benda nak buat yang big scale. Contohlah bagi duit kat orang 10,000, social experiment, bla 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 itu, tapi nak dalam big amount dan besar. Dan sekarang ni culture budak-budak sekarang ni suka tengok benda gitu. Yelah. Yang macam lagi mahal. Dia macam impossible punya benda tapi ada orang buat. Dia kan impossible. Dia macam mana? Macam contohlah, contoh beza Wani, engkau buat ni contoh je. Contoh engkau buat video pergi derma dekat orang RM50 dengan orang yang derma RM10,000. Faham? Banyak impact. Of course lah, Tapi tak nak cakap derma lah. Sebenarnya cakap derma macam salah pula sebab derma kan. Yelah. Macam mana kita contoh bukan sedekah, tak boleh. Dia kena konteks lain. Dia kena konteks macam contohnya macam babi air lah. Engkau kau buat satu video babi air, dah orang ni buat 1,000 babi air. Of course orang akan tengok punya. Sebab lagi banyak. So culture of membesar-besarkan benda yang kena pointless pun satu masalah kan. Tapi tak salahkan tu. Bentuk aku rasa macam bila okey lah, aku faham konteks untuk engkau nak try untuk join the society sebab semua benda guna big scale. But let's say lah Han nak buat satu-satu content which Han dah ada platform tu, Han boleh guna benda tu ke arah yang positif, and why not Han nak kena buat benda ni. Faham tak? Macam at least lah kalau Han nak buat pasal babi air ni, cool fever, kalau Han boleh beli 100 cool fever tu, Han boleh je pergi derma ke anyone. Faham tak? But at least itu content juga daripada cool fever juga. Tapi problem dia sekarang target audience dia itu. Kalau target audience dia orang macam kita, macam kita lah yang mungkin dah ada, mungkin dah faham, dah ada akal fikiran ni. Dia akan fikir macam okay, baik aku buat benda yang positif. Tapi kalau contoh orang yang macam nak naik ni, lagi-lagi dia bila dia buat benda, contohlah dia sebelum ni aku rasa pernah buat juga pasal baby air ni. Dan video tu pergi, dia kata kalau aku buat 1,000 ni confirm views lagi banyak daripada yang aku buat satu je, yang buat satu je. So itu je aku tak faham the pressure of society macam aku cakap tadi, yang nak buat juga buat big scale sebab orang nak tengok.
Dia still sama juga. Sebab contohlah kalau macam hang post kat Instagram, nak tak nak, once someone dah terscroll video tu, dia dah kira kawan view, betul tak? Dia macam kalau hang buat benda yang positif pun, orang akan tengok juga. Tapi I tahu, I faham kenapa dia tak buat positif. Impact buat negatif ni lagi tinggi daripada impact buat benda positif. Sebab orang macam, alah biasalah tu derma. Tapi bila orang buat benda bodoh ni dia ni, dia akan macam lagi, ikut tengok video tu. Orang sekarang, perasan tak, zaman sekarang, kita tak war-warkan benda baik. Kalau you perasan, kita tak war-warkan Abid you pergi tolong dia, tak ada siapa kisah. Tapi bila Sajak kena tangkap ni, orang lagi macam wow, berita Sajak lagi best macam tu. Orang kisahlah, cuma bezanya the dia scale of dia impact tak tu. high impact. Dia ada impact tapi low dengan high dia lain. Macam tu lah. So bila kita buat benda yang ni, aku perasan lah, budak sekarang dia lagi tertarik untuk tengok negatif punya ni daripada yang positif. Positif dia sekadar berlalu pergi macam, Sebab tu kita kena stop buat benda yang macam bila hang dah ada macam biasalah, bila hang dah ada platform, hang patut gunakan Tapi aku rasa ni turning point lah kot. Lepas ni mungkin dia akan buat konten-konten yang lebih, lepas dah kena kecam ni mungkin lah. Sebab sekarang pun aku tengok ada beberapa YouTuber yang dulu pun pernah dikecam pun, sekarang dah buat konten-konten macam yang bagus lah. Walaupun dia tak adalah macam betul-betul pure positif, tapi dia still lah ke arah situ. Tapi bagus lah, it's a good role model juga lah. Sebab macam kau cakap tadi, ada platform. Tapi kau tahu harga berapa satu? RM10 kan kalau satu kotak. Murah sangat tu. Ya. Tak silap aku satu keping. Satu keping. Dalam tu ada dua, tak silap aku. Aku rasa aku beli tu berapa dalam RM6-7 lah, time tu anak aku demam. Murah pula. Ke kau guna kids punya? Aku beli kids punya. Ada 10-12 sikit. Dah ada warna hijau. Kenapa tak beli warna hijau? Jijiknya kalau hijau kembung ni, ya Allah. Dia ada warna hijau kan? Dia bau pudina ke apa? Tu budak punya. Kita ni budak punya. kan. Ada pernah tersalah beli. Dua ingat kan semua sama size. Sekali kecil macam tu. Kecil. Satu lagi benda, nak efek apa? satu lagi benda tu tak efektif, like totally efektif. Ya ke? Korang tak masuk dalam freezer Habis masuk? Aku tak masuk freezer. Aku masuk freezer je. Masuk pun ni ingat. Masuk freezer rasa macam kena tarik. Nyawa-nyawa. Tapi best tu steam. Okay tak masuk. Sting aku Yahoo. Sting sebab sejuk lah. Seronok lah. Aku kena masuk freezer. Tapi untuk anak kau aku tak tahu lah. Kalau aku dah cepat immediate kan. Sebab dia demam, beli terpakai je. Faham. Tak adalah fikir masuk freezer. Kalau masuk freezer kan takut termakan pula kan. Macam jelly kan. Kalau dia masuk freezer kan kembang kan. Kau dalam kotak kan. Siapa suruh kau bawa keluar jadi babi air kat dalam freezer tu. Okay lah, cukup lah berdasarkan pasal YouTuber tu. Mungkin aku harap dia berubah kepada positif lah. Kita nak hentam-hentam pun dia still manusia. Mungkin dia Belajar lah. Mungkin ini dia have fun dulu apa yang dia nak buat. Tapi lepas ni dia ambil lesson lah. Betul lah. Kita tak nak hentam-hentam, takut jadi kat kita balik kan. Satu hal. Okay, tapi kita nak timbang ni cerita yang sangat relax, iaitu benda-benda yang korang rasa benda ni dia tabu macam dulu orang tua kata. Okay. Wow. Okay, macam aku selalu annoyed kalau orang tua-tua cakap jangan ketip kuku waktu malam nanti mati. Mati bukan apa, tak tahu, tak ingat. Apa rabun? Aku tak ingat. Aku tak ingat. Aku just ingat jangan ketip kuku malam-malam. Tapi kenapa tu tak ingat. Kita bincang tak dulu. ingat. Kita bincang dulu. Okay. Betul. Asal kenapa? Kenapa keluarnya perkataan Zaman dulu tak ada lampu. Zaman dulu tak ada ketip yelah. kuku. Dia pakai lilin kan. dulu pakai apa, pisau? Gunting. Ya ke? Gunting. betul dulu eh? gunting. Betul. Nenek aku pernah potong kuku aku waktu baby. Bukan baby kecil. Pakai gunting yang tu, gunting halus tu. Oh, gunting lipat kat sekolah tu. Aku macam seramnya. Faham tak? Betul. Tapi orang tu biasa, dia pro buat benda tu. Oh, aku pernah guna pisau, pernah try guna. Dan aku rasa macam Itu kalau panjang dia je. panjang boleh lah. Bapak aku nak bela. Tapi takut tu sebab kau kena berhati-hati. Macam kau tak tengok tangan. Sebab tu lah kita dah inovatif. Okay, kita dah ada kepik kuku Kan? yang lebih selamat untuk Si Arya kepik. magnifying glass lagi. Yes. Tapi kalau contohlah, kau rasa ketik kuku time bila yang paling optimum? Lepas mandi sebenarnya. Sebab apa takut tak berterabur? Dah. Buat basah Sebab masa tangan tu kan? kuku tu lembut. Yelah, sama lah tu. Bukan pasal tak berterabur. Aku sentuh. Bukan pasal tak berterabur. Kira effort dia nak ketip tu sikit je. Macam lembut sangat. Macam potong daging. Selalu, okay, sebenarnya ketik kuku, aku pun perasan beberapa teknik. Satu teknik once semicircle, terus macam sambung, tap. Satu lagi teknik ialah macam kau potong macam tap. Lepas tu ambil yang Asar tu. asar. Iya, aku tak boleh tu. Korang mana? Aku yang sikit-sikit bagi semicircle. Yang semi untuk ni. Kalau untuk kaki, Yang tak tu. dia
Tak. Aku tak boleh asas so aku ngilu. Oh my god. Ha, kenapa ngilunya bukannya ada bunyi? Tak, dia ngilu kat badan aku sendiri. Ya, Nampak? Bila aku asas sebab aku dia macam, punya tu. "Oi." Faham. Tapi tak kalau feeling. buat medicure kan kena asah. Aku tak Ya, pernah buat. kan tahan lah. Sorry. Ha, pernah kau buat. tertuntut? Oh. Aku tak pernah buat pedicure ni. Selalu kalau medicure, okay, apa beza medi dengan pedi? Tangan kaki. Pedi kaki. Oh, pedi kaki. tangan. Allah. Tu je. Complicatednya. Yes. Pada potong kuku. Tapi mahal okey. Dia Untuk cantikkan cuci lah. tu saja. Dia rendam dulu apa semua, bukannya terus potong. Dia siap masukkan macam nak cuci yang hujung-hujung ni. celah-celah. Oh, celah tu. Selalu kau gigi ya? Ya Allah, astagfirullahalazim. Itulah laki. Laki ya. Medi-pedi Okey, dia. okey aku nak tanya hang macam bila cakap pasal penjagaan ni kan. Ada beza tak untuk hang before kahwin dengan after kahwin, penjagaan muka hang, skincare hang? Ada sikit, tapi sekarang aku skincare aku tak sangat lah. Cuma bezanya dari segi penjagaan Attire semua. attire pun tak juga. Aku selekeh kat dalam office. Tapi bini aku bising juga pakai selekeh kat office. Sebab aku rasa nak pakai selesa. Tapi ada beza lah. Cuma aku tak tahu apa, tapi aku rasa ada beza. Kau nampak lah. lagi kemas lah sebenarnya. Sebenarnya kalau dulu tak ada orang nak kalau dulu Tak tak ada orang nak marah kalau aku tak shave. Sekarang ada orang marah kalau aku tak shave. Betul. Shave muka facial. Betul Yeah. perempuan. Betul. Macam korang? Aku tak kahwin lagi. Before kan Tak. kahwin. Kalau korang, benda apa yang korang annoyed kalau contohlah lelaki lah. Mungkin boyfriend korang lah, senang. Apa yang korang annoyed dengan boyfriend lah, lelaki lah generally. Yang korang rasa macam lelaki kena benda tu kena kemah. Rambut kau, kuku kau. First tolong pakai stokin. Ha? Asal nak pakai stokin pakai slipper? Tak, kalau dia pakai kasut tolong pakai stokin. Sebab dia punya cagu tu. Aku tak tahu, aku geram gila kalau aku nampak. Tak boleh orang pakai slipper pergi kenduri. Itu It's satu lah. off. Tak, kalau dia sandal okey ke? Sama, Slipper yang benda-benda. flipper. Oh my god. Oh, slipper masuk jamban tu. Macam style yang kepit dekat Mana-mana ibu jari tu. slipper pun aku tak minat. Macam sandal pun lah. Macam Sandal aku okey je lah. So, sandal macam ada rupa je. Kenapa the annoyingness datang dari mana? Daripada rupa ke ataupun mungkin kerana mungkin nampak kuku kaki cagu ke? Sebab selekeh je. untuk aku macam bila hang pi satu-satu tempat yang memang memerlukan hang Attire. berpakaian elok, ikutlah. Macam takkan hang nak kenduri hang orang main lagu tu ke? Faham tak? Tapi aku pernah try dulu masa tu kat kampung. Dekat tentu aku follow satu camping. Camping U lah. Pergi. Dan aku saja mengambil pendekatan untuk pakai t-shirt. Dan aku tak terkejut bila aku blend in. Kau seperti warga di situ maksudnya. Yelah, betul. Masa aku berdasarkan apa yang dia cakap, aku rasa dekat kampung dunia kahwin masih lagi relax. Maksudnya tak perlu nak proper gila. Janji nampak muka hang. Yalah. Tapi itu bila dia pakai t-shirt macam tu, dia tolong kat belakang dapur tu. Ada je mereka akan tolong each other kat dalam kenduri kampung. So at least hang ada reason untuk kenapa hang pakai t-shirt. So kau nak Kalau betul-betul. hang mai kenduri yang kat dewan, lepas tu hang pakai serba lagu tu, Betul. hang dah bersepa. Aku memang bengang. Tak hormat lah macam tu. Tak hormat majlis. Okay. Kalau macam tu, pemakaian macam mana yang ideal untuk orang kahwin? At Berdasarkan mata wanita. Laki tengok okey pakai sikit ya. Dia bertutup lah. Bertutup? I mean kasut bertutup. Kasut. At least kemeja Tak perlu ke. kasut loafer yang pejabat tu. Pakai sneakers pun lagi lah. At least dia tutup. Lepas tu, Nampak kemas. tolonglah gosok baju please. Tapi aku tak ada masuk baju Weh, ke? ada yang keluar dobi pakai weh. Tak, keluar dobi yang Kerodok tu. kodok halus tu. Tak bajunya pun aku ada keluar. Tak ada. whatever lah. Macam aku tak suka gosok baju. Okay, contohlah kalau even hang tak minat berpakaian yang kena gosok baju pun kan. Kalau hang nak pakai t-shirt Berkola. pun berkola and tak in baju Dan ke. jangan ada tulis emo not that ke. Nak kosong lah. Kosong lah macam polo shirt. Proper lah. Sekarang brand outlet banyak lah t-shirt macam tu yang murah. Kalau kau tak beli yang mahal pun. Tapi kan, okey lah. Tanpa mencari brand conscious lah. Wani cakap benda ni. Kalau let's say lah, seorang lelaki ni, dia pakai baju RM5. Kau perasan tak baju tu murah? Kalau dia pandai Boleh ni, boleh je. Aku jumpa kat orang yang pakai bandel weh. Tapi literally helot nak mampus kat dia. Sebab dia elok lah. Tak, dia buruk Pandai juga. gaya. Dia pandai gaya. Dia pandai gaya. Dia nampak kemas dengan benda-benda tu. Sebab aku kaki bandel. Selalu nak beli baju bandel, aku selalu fikir banyak kali. Kenapa? Baju bandel kan? Kau tak reti gaya kan memanglah kau Itulah, tu satu juga lah. Lepas tu dengan dulu aku nak beli satu seluar kotak-kotak yang ketat gila. Sebenarnya keluar perempuan. Dan aku nak pakai tu sekali je. Kau tak rasa senak Warna ke? biru. Warna biru line
kuning ke. Ni zaman bila ni Pok Yeye? Itu zaman masa aku belajar diploma. Dan aku tak nak pakai seluar tu sebab aku rasa macam tak masuk langsung. Aku Memang tak masuk langsung. Siapa Kau ada yang gambar tak? Aku rasa macam mana nampak seluar. apa hal lah tiba. Aku tengah bukan aku tengah fikir, tengah gambarkan macam mana rupa seluar tu. Tapi tu lah, dia kena keberanian jugalah nak pakai. Betul. Kalau macam korang baju ke pattern apa yang korang rasa macam ini bukan aku. Bunga besar. Oh my god. Bunga besar? Maksud aku baju pattern printing dia. Imagine aku pakai printing baju bunga raya besar tiba-tiba ataupun bunga daisy besar kat Tak badan. lawa ke? Woi. Buruk ni aku akan nampak macam makcik. Oh, tu perception lah. Tu betul. Aku pernah pakai dah aku. Oh my god, cannot. Okay, kena bunga tu kecil lah. Kena bunga halus untuk aku. Adakah dia macam ada side effect of nampak kurus ke? Kalau bunga kan nampak gedabak. Ada. Dia ada effect dia ada. Faktor juga lah. Kalau Calia? Aku pakai apa pun perfect. So tak kisah Dia sangat. cantik tak apa. Ustaz aku boleh. Taklah benda yang pakai macam tak boleh ni. Tak ada semua kena. Tak ada. Dari dulu lah. Takkanlah. Kan sekarang Dari yelah. dulu. Sekarang dah work it out. Dulu lah macam pakai zaman belajar. Macam aku dulu pakai baju batik. You terus macam potong ni. Batik you kau hina batik you kau. Bukan. Aku tak design. Aku tak pandai sangat. Kain tu. Oh ya betul. Kain dia tak kena sangat. Kain dia tak selesa. Faham. Tak kalau cakap pasal bunga besar, kalau baju kurung kot. Aku Juga. belum lah. Tapi Maksud kan dia baju kurung yang bunga besar zaman tahun 2000. Oh shit. Get me baju kurung vibe tu. Oh my god. Kita suka Mak-mak bunga kita kecil-kecil kan. Tapi kan orang sekarang cakap I want to see Malay women dress beautiful again. Hello, by the way, We just to always wear say that, to you, okay? I wear baju kurung We Kedah wear just in baju front of kurung. the TV. Yes. So, jangan hang tengok dulu before hang comment anything We dekat wear reporter. Tolong lah. beautifully, okay? Tak payah nak design over untuk kita orang kononnya nak kita orang cantik balik. Mungkin tak payah. T20 kot yang tak pakai baju kurung. Yes, So, dia mungkin. target kat T20. Who knows? Mungkin surrounding dia yang dia tengok dah tak buat macam tu. Yang dah terlalu decolonizekan. Yeah. Wah. Tapi dia orang sini bukan? Yelah, tapi dia duduk. Of course dia tahu culture sini macam mana yelah. kan. Dia tak masuk dekat kawasan-kawasan yang masih lagi pakai baju kurung yes. Sebab butik dia pun buka kat mana je. Tapi itulah baju kurung. Okey, itulah pertama, iaitu tengok daripada potong kuku Tiba. sampai ke baju kurung. Okey, yang kedua kau takkan tak ada table-table. So kita akan bincang lah. Tak, ni yang paling ni aku rasa tak make sense bila tak boleh duduk atas bantal. Nanti Takut takut bisoi. ketembik. Bisoi. Nanti bisoi. Tapi padahal dia tak mau kita kentut kat bantai and then orang tidur kat bantai Tapi tu. aku pernah duduk kat atas bantal dah bontot aku ada bisul. Huh? Tu for real. Sumpah. Sumpah tak tipu. Maybe effect lain kot sebelum Aku rasa Wani sebab duduk kat bantai tu. Aku rasa bantal tu yang kotor. Oh. Han tak pakai seluar ke before duduk atas bantai tu? Pakailah sebab tidur. Dah tu? Tapi tak tahu Macam kenapa. mana kuman tu boleh tembus Esok tu aku duduk gatal-gatal macam ni jerawat ke. Sekali aku tanya mak aku, bisul ni. Oh shit, aku dah macam Allah duduk atas bantal tadi. So kita orang buang bantal tu. Kau rasa apa explanation yang paling kuat yang Sebenarnya tak elok sebab bantal adalah tempat kita letak kepala. Mm-hmm. Kita nak tidur kan. Jadi kenapa kita nak bontotkan bantal tu? Tapi kau pernah tak lalu ni aku Kau ada dua bantal identical, bantal kepala dan bantal peluk. Okay. Dan kau selalu tukar. Aku akan cium dulu yang mana ada bawah liwasi tu tahulah. Oh damn. Oh tak, Alia punya bantal ke dah memang dah ditetapkan yang ni. Sarung lain-lain lah. Faham? Ni bantal busuk ni bantal. Alia punya bantal busuk. Dia bawa pergi camping sial. Bantal busuk. Ya, aku ada bantal busuk yang aku takkan tinggalkan sampai kahwin. Aku tahu tak, ini daripada dulu lah, daripada zaman Shalma kat sini lagi. Dan kau lah ada Shalma je kau tahu ada yang tinggal kain je. Aku masih ada ni. Masih ada isi dia. Ada. Besar ke bantal dia? Shalma punya dah tinggal kain macam kain buruk. Tak, sebab aku selalu cuci. Itu kan masalah cuci. Ya, Masalahnya tapi kekabu dia tak keluar. Masalahnya Shalma punya tu dah tinggal kain. Kau faham kan Dia kain tu bucu-bucu lama tu. kan. Ali tak Dia ada dah kecil. Okey, tapi apa logiknya yang kau tak boleh tidur kalau tak ada bantal tu? Bau dia. Bukan. Sebab aku kena ada something tutup mata aku. So bantal busuk tu dia memang macam just nice tutup mata. So Kalau bantal lain? dia ada yang besar, ada yang kecil. So macam dia just tak nice untuk letak kat muka. Kalau aku sebab bau dia adalah aku punya bau. Aku macam Kau boleh pingsan dah bau tu. Dah, okay. Reminds me of home. Faham tak?
Macam entah tak pernah terbau. Tak adalah. Tak Aku tahulah. rasa macam ni bau kat rumah aku lah. So aku cakap bila aku buat mana aku cakap okay this is Oh, like kau ada my home. bantal busuk ke? Oh lemak kantai. Ada? Besar mana? Tapi dia tak bawa mata macam. Aku bentuk kucing. Untuk kucing. Dia bantal apa? Kekabu ke macam bantal Macam yang peluk. macam bantal tu? Macam bantal peluk. Macam bantal peluk. Bantal biasa Empat lah. segi, Bulat. square lah. Oh, bulat. Bulat. Muka dia kat depan dia kucing. Mai. Kau sembang kau sok sendiri. Bulat. Muka depan dia kucing. Oh, lepas tu kau halikan muka kucing tu So kau aku kau. akan tunjuk-tunjuk. Oh. Takut lah dia ni. alah. Okay, aku tak macam tu lah. Alah, kantai pula. Okay, bye. Apa yang kata biar lah. Macam aku tak ada bantal busuk. Yang Cuma tu lah aku tak faham bantal busuk. Tapi aku kan jadi gentil. Tapi anak aku jadi gentil. Oh, adik aku Gentil. gentil sampai jari dia macam ni. Apa tu? Dia selalu gentil before tidur. Dia gentil macam mana? Macam ni? Dia cari- Ni bantainya bucu. Dia macam ni? Dia Macam gentil ni? bucu tu sampai bucu tu koyak weh. Anak aku Dia koyak. cari mana jahitan bucu tu. Tapi anak aku gentil macam ni. Macam Tak dia gentil guna ni. Guna ujung jari tu. Dia akan cari ujung-ujung. Lepas tu sampai sekarang bila dia suruh luruskan tangan dia, yang ni dia macam sengit sikit macam tu. Oh, sengit sikit lah. Sebab dia asyik. Dia tidur malam dia lock dia punya Dia jari. kecil Ha, lah. dia Oh, kecil. tidur. Tulang dia dah jadi lagu tu lah. Hang jenis gentil tak? Hang tak ah? Tak. Hang jenis gentil? Aku jenis Aku sebab rumah tu aku tu dah ada kekabu. So kalau lah kekabu habis dia akan top up. patut Lagi lah benda tak tu tinggal stay kain sama. pecah. Of course. Macam aku tak boleh tidur kalau tak ada benda untuk dipeluk. Betul. Hang boleh tidur tak ada peluk. Aku Tak boleh, boleh tak boleh. tapi tak nyenyak. Tak boleh aku kena ada something. Selalu kat camping aku macam tu. Oh tak, Actually- camping kita orang akan bawa benda Untuk peluk. yang Aku tidur peluk beg sendiri lah. aku bawa bantal busuk. Dia ada untuk tusuk. Dan kalau macam saya selimut, aku kalau contoh berselimut, aku kena make sure kaki aku terkeluar. Betul. Tak aku kaki tutup. Aku Oh tutup. tak, kaki aku kena takut keluar ni. kat tu. Kena keluar kan. Kau tak takut ke kalau ada benda tarik Tak kaki? Tak lah. pun. Dia aku Dia sebab untuk rasa keselesaan yang aku dalam keadaan yang warm tapi aku still rasa angin tu. tengah-tengah nak sejuk juga nak panas sikit. Dia ada penjelasan saintifik yang palatau ya? daripada aku. palatau, okey. Apa macam bila dia cakap palatau tu aku dah cakap okey. Jangan cari sangat lah. Okay. Tapi berdasarkan apa yang aku baca, dekat badan manusia ni ada dua tempat yang paling senang Sensitif. sensitif. Haba paling senang nak Masuk. kalau contohlah kau hang pergi heat sensor, Okey. kalau hang bogey, hang bogey je. Oh, yang di kawasan paling merah, Yang paling merah, oren. kaki yang kepala hang. Oh, betul? So kat situ kan kawasan yang paling warm. Sebab tu kalau contoh orang nak tidur kena basuh kaki, basuh ke muka. Sebab tu tempat yang paling panas. So kalau panas hang tak boleh tidur. Betul. Itu bezanya. Itu pasal kalau bijak kan. tu Boleh pasal, lah, tak palatau lah. Okay. tu pasal kalau contoh kalau hang pergi tempat salji, tempat yang paling daripada jari tangan dengan jari kaki, jari kaki yang akan lagi cepat nak dapat frostbite yang jadi yang hitam tu. Betul. Kaki hang berpeluh lagi, kaki hang berjalan, kat tangan hang tak berjalan tak buat agak. Dia kalau hang. Yang tu kan. Faham. Betul. Okay, logik. Kan? Daripada bantal happy. Tiba-tiba Okay, masuk next remote. tabu. Okay, next tabu. Aku Aku Yang tahulah tak sendiri annoyed, tak sendiri annoyed. aku pernah dengar orang cakap jangan asah pensel sampai pendek. Ha? Macam mana? Nanti Nanti mati tak? kumpul Nanti mak kita mati cepat. Macam mana tak? Tahu bila dah hujung tu kena hujung tu buang lah. lah. Tapi Jangan mati-mati jugalah. masa mati juga. Angkat kaki pun. angkat kaki Kalau barang. Pensel dulu. Okay, pensel. Sebab masa aku zaman sekolah, aku jenis yang jimat cermat tau. Jadi aku akan guna pensel tu memang bila buka pensel buat aku kontut-kontut semua. Lepas tu kawan-kawan aku semua ejek. Dia kata, mana boleh pensel sampai pendek macam ni? Nanti mak cepat matilah. Alah macam, pula sejak itu aku buang pensel aku tu, aku selalu beli baru. Faham tak? Apa reason di sebalik Aku tak pernah beli kematian pensel. tersebut? Aku ada tapi nak dengan kau punya dulu. Aku sampai sekarang aku tak faham kenapa dia Kau ada? relatekan pensel dengan mati. Aku rasa kalau contohlah kita kalau kat rumah, kan kita kan kadang letak sepah-sepah pensel. Lepas tu? So bila pensel tu pendek, hang perasan tak kalau benda Takut terpijak. kalau benda yang panjang, contoh dah phone ni lah. Phone ni pun panjang pensel. Kalau hang pijak sini, hang dia terjongkit. Okay. Kalau pensel tu kontut, hang pijak terkena dia ke kaki. kaki tu, dia kontut. So kalau terkena memang kena Masuk lah dalam kaki tu. itu yang mati aku rasa. Aku rasa lah. Ke tipu pala Tak. Aku rasa Aku macam tak bukan. dapat nak. Aku rasa macam bukan sebab tu. Habis okey, kita jom kita Tak tahu aku tengah cuba ingat balik apa yang kawan aku cakap. Oh, ada explanation. Dia orang pernah cakap, aku pernah cakap, kenapa mak mati pula? Dia pernah cakap. Tapi aku lupa lah. Apa dia ada mistik-mistik ke? Ilmu hisap ke apa? Dia kata dia ada kaitan dengan rezeki, ada kaitan dengan mistik macam tu. Apa aku tak ingat apa.
Bukankah itu menjaga rezeki kalau pakai sampai kontol? Tak, dia kata macam macam dia nak kata aku kedekut. Macam tu lah. Oh, sebab takut pensel baru. Macam kau ni berkira macam tu lah. Oh, takut pasal mak asal Aku tak boleh relate. Aku masalah tak faham kenapa mak kita jadi That's mangsa. Bapak why. kita tak jadi mangsa. Yeah, that's why. Mak je kot senang nak di. Ingat tak macam orang pernah cakap, jari tengah kau jangan panjang daripada jari telunjuk macam mana tah? Kalau tak Itu kan genetik. kalau tak nanti mak mati juga. Pasal mak mati juga. Aku tak ingat kenapa. Kesian doh. Mak tak dipersalahkan Jari doh dalam semua isu. Bukan jari tengah tangan, aku rasa jari tengah kaki. Kaki pula. Ya. Kau Kalau lagi panjang kena ibu jari lagi. Macam mana? Ibu jari kena lagi panjang daripada jari tengah ke macam mana tah? Macam tu lah. masalah yang besar dia kenapa mak ni. Ya, lepas tu yang kelakarnya masa sama sekolah tu kita orang literally buka kasut kat stokin ramai-ramai dan nak tengok ramai-ramai kaki siapa yang malang tu. Oh. Saiz yang jari yang paling pelik tu lah, nanti mak dia yang paling cepat mati. Macam tu lah. Kenapa? Aku tak faham kenapa logik tu, tapi kita orang buat benda tu masa sekolah. So So lagi satu yang logik pasal kaki yang terangkat tu lah. yang baring menyarap kaki angkat. Nanti orang kata mak Itu mati kan juga. Kau ajar kan. Tu sebab kau ajar. Tak Tak elok. sopan. Tapi kisah mak kita lah. Yelah, kenapa mak kita diugut supaya mati bila kita buat? And then, sebab lagi satu zaman dulu kan pakai baju kurung. Yelah, Dia tak pakai nanti seluar. nampak dalam tu. Masuk so, angin. menjaga kita punya ni lah. Aurat. Lagi satu yang aku wonder apa explanation sebalik benda tu is yang jangan lalu bawa ampaian. Oh, kenapa? Alah, aku tak ingat Masih isu malam tu. kan? Dekat, Nanti dia bad luck. kan dia ada kena-mengena yang dengan Mak macam juga? bukan yang jangan mandi malam tu. Nanti paru-paru berair. Tapi dia ada kena-mengena dengan ni. Lalu ampayan pun baru-baru berair Bukan. Lalu bawa ampaian tu dia mistik lah. Ada yang pasal hantu ke, saka ke apa ke. Tapi dia macam kronologi dia kira bila kalau contohlah mandi malam. Okay. Lepas tu nak lalu bawa ampaian. Tengok takut ada jin kat situ. Adalah benda tu. Tapi aku tak faham. Tempat bertenggek. Okay, satu lagi benda. Pernah tak orang cakap jangan tengok benda upside. Kalau nak tengok hantu, tengok benda upside down. Bawah. Macam mustahil macam tu. Kalau tak ada Pernah kaki. tengok tak? Kau tahu tak Kalau tak ada kaki. cerita Stranger Things? Okay. Ambil daripada Melayu punya tu lah. Betul-betul hantu tu. Betul. Upside down pun nampak hantu. Oh. Cerita Stranger Things kan ada upside down punya town kan. Ni pada tahu. Aku ingat benda tu macam worldwide. It's not like Melayu. Worldwide lah. Yelah, maksud aku So ingat Melayu je. Aku ingat macam Melayu je, tradisi Melayu je percaya benda tu. Tapi bila aku pernah tengok cerita Mak Saleh macam tu, aku cakap it's a worldwide thing lah. Tahu kenapa orang kena buat macam tu? Bila kau tengok kat bawah tu, kau akan ke bawah kepala kau kan. Yeah. So bila darah kau turun ke otak kau akan guna kapasiti penuh untuk tengok. Yang ni pala tau. Mungkin paling logik pun kalau hantu duduk bawah dia ada kaki lagi kat bawah. Tu paling logik lah duduk kaki kan. Itulah benda-benda macam tu lah yang aku still macam tak faham kenapa. Itu kenapa ampaian? Ampaian tu, apa aku pernah dengar ampaian tu orang kata jangan lintas malam-malam. Aku rasa kenapa malam? Sebab kau tak nampak dia punya line tu. Takut terkena. Terjerut. Logik. Itu logik. Memang tu lah kot logik dia. Tapi apa yang tiba-tiba nak kaitan dengan mistiknya? Tiba ada jin lah, nampak jin nak lah. Nak takutkan budak-budak. Jangan keluar malam-malam. Dia hantu kopek. Kalau sekarang orang cakap hantu kopek, orang pergi suka pergi. Tapi aku ada satu, aku tiba-tiba bila kau cakap pasal hantu kopek tu bukan tetek ke? Yelah. Aku baru dapat. Aku baru dapat. Okay, aku baru teringat cerita pasal ampaian malam ni. Ni cerita betul tau. Tiba-tiba aku terimbas balik. Cerita hantu lah. Ni cerita hantu lah ni. Masa kat MRSM dulu, aku literally MRSM mana? Langkawi. Nelofa. Tak sempat jumpa dia pun. Memanglah umur jauh. So literally aku nak sidai baju malam. Kita orang susah gila nak dapat turn mesin basuh tau. So aku dapat turn waktu tengah malam. Sebab kau junior kan? Tak, sebab memang kena beratur ikut baldi. Aku So baldi aku waktu tengah malam aku baru nampak benda tu kosong, orang dah tidur. So aku masuk shilling basuh. Bila aku tunggulah sejam kat depan mesin tu. Setengah jam je lah. So sidai pula kat luar sebab aku nak cepat kering angin kan. So aku sidai. Sekali masa aku sidai tu, ampaian pertama dia kan macam ro kan. So ampaian pertama dah full lah aku punya baju. So aku pergilah ampaian kedua. So bila aku ke ampaian kedua, aku dah tak nampak ampaian pertama dan pintu yang aku keluar tadi. Jadi waktu aku tengah sidai tu, aku tengah senyap bunyi cengkerik apa semua. Salah satu tali daripada ampaian row kedua tu getar dia lagi kuat daripada yang lain tau. Oh takkan. Weh, ni for real Kau tahu tak aku nampak. Itu kan gitar.
Aku tak pernah nampak hantu. Sebab aku Okay, selalu okay. mendengar. Bukan mendengar, maksudnya aku selalu dengar macam ada nafas. Macam macam tu. Aku pernah dengar. Benda-benda tu memang biasa. Lagi-lagi kat macam hutan ni, kawasan tu normal. Tapi bila benda tu depan mata aku tak nampak. Tak nampak. Aku tak tahu apa yang aku nampak. Sebab dia Tapi kau nampak? Aku nampak tapi aku tak tahu apa. Dia macam bayangan je lah. It's like bukan nak kata kepala ke? It's like benda tu bulat tapi ada mata. Je, sahaja. Hantu Kau nampak bulat tu kepala saja, badan tak Dia ada. tak macam kepala Dia pun. tak mata dia. Dia macam bola tapi dia bulat. Macam mana aku nak describe benda tu? Hantu bola-bola tu. Tak tahu dia literally benda tu bergayut dekat hujung ampaian aku. Faham tak? Sumpah aku ingat tu bra ke apa ke. Sebab literally dia macam melekat tapi dia macam tu. Dia macam tu, dia bergerak. Aku ingat benda tu tahyul untuk aku. Sebab aku macam asal dia bergerak ni. Sebab bila aku nak sidai tu mengganggu lah baju-baju aku yang mana. Kadang-kadang kita dah sepit tau kita punya hanger tu. Sekali bila bergerak-gerak benda tu macam berjalan sekali tau. So aku macam pasal aku tengok lah. Aku toleh banyak kali ya. Bila yang kali terakhir tu aku rasa tu mainan minda aku. Sebab aku nak just confirm memang ada hantu kat situ. Tapi bila aku tengok lama-lama macam fuck, memang ada benda. Aku nampak benda tu ada mata. Tapi dia tak ada benda lain. Dia ada mata. Aku tak nampak hidung ke gigi. Mata tak dia ada. merah tak? Tak. Dia tak nak describe. Tapi aku tu mata. Nak kata mata besar ke kecil tak. It's mata. And ada dua mata. Maksudnya dua. So bila aku nampak benda tu aku terus shit. Jerit bodoh. Jerit. Tapi macam biasalah aku je lah yang nampak benda tu. Bila aku jerit orang lain datang balik situ mana ada apa-apa. Kalau jerit bukan lagi kena histeria ke? Tak, aku jerit yang bukan jerit yang tak, aku jerit macam cerita lah jerit yang betul-betul terkejut macam tu. G minor lah. Soprano. Bodoh. So yeah, it's sejak itu aku memang takkan sidai malam kat luar. Betul tu. Kan kau kacau tempat dia sidai. Dia mungkin bila dunia upside down macam Stranger Things, dia pun macam hang juga sidai tempat sama. Dia macam tunggu turn dia juga. Betul hang pergi kacau row dia. Patutnya hang kena silang 1 dengan 3. Nombor ganjil. Masalahnya kalau aku ambil 3 jauh lagi daripada aku nak masuk balik ke pintu yang ni. Okey, ni tak cerita dengan hantu. Korang selalu sidai. Contohlah ada row on your boat. Sorry. Aku nak sambung tak boleh tahan. Lawak bapak-bapak ya anak-anak. Okay, I can relate. That's joke. Lame. Korang akan contoh korang akan sidai row depan ke belakang ataupun ke belakang ke depan? Depan ke belakang. Wah, aku tak boleh. Aku annoyed sebab aku terpaksa aku akan sidai dari row belakang dulu membawa ke depan. Siapa suruh kau macam gini? Yelah, takkan nak pusing-pusing. Contohlah kat dinding ampaian tu. Kalau kat dinding belakang ke depan. Tak, kalau tak dinding pun aku akan ada habit untuk belakang dulu bawa ke depan. Tak tahu, aku pakai dryer. So aku dah sidai baju. Kalau dia ampaian macam asrama yang luas tu, depan ke belakang. Kau suka pusing lah. Aku akan macam aku depan, aku daripada ujung ni ke ujung ni. Pasal aku pusing. Pusing macam tu. Itu salah kau masuk tempat dia. Mungkin. Dia main gitar. Dia baru tengah lepak kat situ. Baru nak macam nak kacau siapa hari ni. Zaz semua datang. Mungkin lah. Tapi memang selalu kalau kat asrama pun sidai malam-malam ni memang ada benda tu kat situ. So betul lah kot. Memang tempat sidai tu memang tempat bersidai. Tempat dia berlepak kat situ. Berlepak. Faham? Mungkin lah. Sebab kalau contoh cerita-cerita hantu Mak Saleh pun, kalau mesti ada scene-scene macam cerita apa lah, Conjuring ke? Yang dia tengah sedai kain tiba-tiba ada bentuk kat kain. Seram So aku betul-betul cerita tu sepanjang-panjang tu itu yang buat aku jump scare. Tak ada bunyi, tak ada apa. Betul. Dia Conjuring lagi takut, menakutkan. Dia unexpected tempat yang macam kau rasa macam scene pagi kan, time tu siang kan. Siang lah, matahari kau macam relax, tak ada apa. Tiba-tiba jadi benda tu, poi. Takut. Pokemon. Sebab Alia macam asrama kat sekolah Alia, dia lagi seram ni ampaian, and then ni macam like apa panggil? Divider. Bukan besi, apa panggil? Pagar. Pagar yang tin, pagar tin. Zinc. Zinc, pagar zinc. Asrama mana yang zinc ni? So belakang tu hospital bersalin tau. Astaghfirullahalazim. Hospital bersalin Penang. Hospital bersalin. Hospital yang memang old school, yang memang paling banyak hantu dekat situ. Tempat orang bersalin lah paling banyak hantu darah tu. Masa kita orang first time masuk hostel, semua orang duk bagi macam cerita-cerita hantu lah, yang kata tempat ampaian ni tempat dia orang tanam rahim lah, tanam macam-macam benda lah zaman dulu. So kalau boleh lepas pukul 11 jangan lepak ampaian apa semua. Tapi
So kena far- kat histeria. So macam Hang aku kena? bukanlah. Anak-anak. Tak doh, surprisingly aku Jangan minta. Surprisingly aku hanya pernah melihat tapi tak pernah Tak, kenal. Alia tak pernah nipu. Baik kat masa benda tu yang histeria happen kat sekolah Alia, kita orang lagi sehari naik PMR. So budak-budak bilik Alia memang budak-budak jahat lah. Jemuan. Okay. Orang Penang panggil. Jemuan? Jemuan. Jemuan apa? Nakal. Nakal. Okay. Jemuan. Asal tak bagi Jemuan. nakal ya? Sebab Penang. Jemuan. 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 Ha. Apa maksud Hani jemuan lah. Nakal lah. Hani Nakal nakal. lah. Salam bapak aku. Macam ketegak ah. Ketegak. Ketegak Okay. degil. Degil. Ha. Jemuan nakal. Jemuan bukan jamuan. Jemuan. So kira Apa yang puncakan histeria tu? ada yang cakap kata parents dia bagi saka, so jaga dia dekat Oh tapi tu normal lah. Aku selalu dengar. Selalu memang kat UTM ada. lepas tu kira dia ingat benda tu hantu punya tu dia punya. Oh, dia So dia terkejut. terkejut. Dia macam ada benda kat atas almari. Zas, satu hostel kena histerianya. Tak apa. Okay. Nervous. Selalu sebab bertendang tu. Yeah. Bertendang. Actually aku tak faham sebab dia kenapa dia macam berjangkit. masa Saka tu tu bertendang dengan owner dia kira hmm. penunggu yang dah ada kat situ. Oh. Selalu penunggu tak kacau orang pun. Lepas tu kan aku dengar benda tu ikut angin. Betul ke? Ha? Sebab okay ni kat UiTM Lendu tau. Kita Yelah, ada- Lendu yang biasa benda ni. Tapi Kisah satu musim Kau- angin kau, kuat. Kau blok apa? Kan dulu ada Dang Merdu, Dang Wangi, Dang Anom. Kau dong apa? Aku Anom. Anum yang depan menghadap kafe laki tu ke? Kafe Okay. Kasturi apa? Kan kafe Laksamana. dia tengah So sorry tiba-tiba cakap. Hello tak budak-budak kat situ? Depends lah. Depends kau. Kalau aku elok lah. Tak. Aku rasa kau sekarang lagi hidup pada kau yang main gitar dengan band kot. Syal lah. Aku tak nak cakap tapi okay lah. Betul lah okay. So ada satu kali tu diorang cakap, diorang jerit tau, Dang tak siap Dang Merdu Dang Merdu dah kena, ada yang kena histeria. Semua masuk bilik tidur baca Yasin kan. Aku pun macam aku buat lab so aku rasa macam tak ada apa. Sekali pukul berapa dah semua dah senyap, dengar bunyi orang jerit. Lepas tu angin kuat gila babi. Aku cakap serius lah angin macam nak ribut. Tapi angin je, dia bukan hujan, dia angin. Lagu angin ke lagu hujan? Angin angin. Kau ni aku tombok kau kan. So literally aku ingat main lah. Tiba-tiba diorang kata kat tingkat 2 dah ada yang kena histeria. Lepas tu Kau tingkat? aku tingkat 3. Okay. So aku turun lah bawah nak tengok. Sekali masuk tu aku ingat tak ada apa. Masuk bilik tu dia kunci dengan aku terperangkap dalam bilik tu. So aku tengok kan, Kunci mana? Hang masuk bilik orang aku yang kena masuk tu? bilik orang yang kena tu sebab aku nak ambil something kat kawan aku. Dia tu bilik kawan Tak, aku. so- Cakap jangan kau- kepo. hang Cakap nyebut jangan hang- kepo. Hang jemuan. Aku bukan. Bukan. Aku literally macam bilik ni kau tak tahu. Oh. Sekali bila aku dah masuk kan, diorang cakap tutup pintu. Aku cakap aku nak keluar sebab aku tak ada kena-kena kan. Sekali diorang dah pegang member tu. Kuat sial perempuan yang kena histeria. Ya memang. Dia tendang sebab dalam bilik tu dah ada orang macam yang kuat yang boleh baca-baca doa apa semua kan. Dia tendang orang tu. Lepas tu dia cari mata orang untuk pandang, Betul. untuk nak Untuk pas. pas. Aku takut gila. Aku ingat benda tu merepek tau. Sekali betul bila dia dah tertatap mata aku macam Betul. takut gila. So mata dia literally Besar luar. Dia jegir. Ui takut Dia jegir. Lepas tu dia mengeram-geram macam Betul. Sebab macam Alia sebab time tu Alia lah terpaling kepoci kan. Aku nampak nak lah. kena tahu update. Aku pun pergi Daripada zaman tu jadi reporter. Yes, dia indeed. Aku dah macam bosan je bilik ni macam tak ada apa. So kita pun pergilah Time tu satu tengah bilik. histeria. bodoh lah. Ya Allah. Tak, lepas tu macam dah pergi-pergi sajalah nak tengok macam mana dia orang handle kan. Sebab time tu tak ada budak form 5 pun. Semua budak-budak bawah umur. Kau rasa Time tu? form 3. Okay. So bayangkan budak-budak ni macam mana budak-budak ni nak handle situation yang kami sekolah perempuan tak ada lelaki, tak ada ustaz. Lagilah. So dengan warden lari je. Ha? Warden takut. Lelaki Warden pun? perempuan. Warden blok tu dia tak nak handle, dia takut. Dia keluar weh. Lepas tu biar kau kat situ. Ya, kita orang daripada pukul 11 handle benda tu sampai pukul 4 pagi, 4-5 nak dekat subuh, baru ustaz daripada kementerian mai untuk Ustaz dari kementerian Bila orang tengah tidur. betul sebab time tu aku macam drama lah, macam nak tengok apa jadi apa semua. Dah bosan, kawan aku pula kena. Bila dah kawan kena, kita dah terus jadi concern lah. Cuy, kawan aku kena. Lagi scary sebab dia memang ada aura yang macam mana? Aura ke-19. Badan kita ada aura. So bila aura tu berlubang, lagi senang untuk Hijab tu buka masuk kau. Bukan. Oh, Okay, lain, badan kita ada Tapi tak ada kena hijab sebab sekolah perempuan. banyak positif.
Banyak positif aura, negatif aura. Okay. So bila hang dah ada satu hole yang boleh bagi senang benda tu masuk, Okay. itu yang buatkan lagi secepat hang boleh kena. Mana kau tahu histeria. pasal aura dia dah terbuka? Sebab dia memang dari kecil kot Ada memang speciality. pernah kena Oh. kacau apa semua. Okay. So dia tengah baca Yasin tau. Sambil dia baca Yasin tu kan dia sambil tunduk sebab benda tu duduk atas belakang dia. Lepas tu dia muntah, dia buang air liur je sebab dia macam Alia aku tak boleh nak telan Alia aku tolong aku. Zah selepas dia cakap tolong aku tu dia rar. Shit, seram. Ya. Tapi dia tengah Yasin tu. Ya. Maksudnya benda tu tak immune dengan Yasin lah. Bukan benda tu dia masa Ustazah Alia tengah baca macam Aku ni edit episode ni siang kot. Yes. Seram ke? So masa Ustazah Alia macam tengah baca Al-Fatihah untuk ni bla bla semua dia gelak tau. Sekejap. Okey, bunyi tu aku. Okay. Aish. Dia gelak dia kata macam okay, macam aku Jap, tak jap. look lah dengan Telefon kau ke? Serius lah? Itu kan? Kiri. Okey. Kan? okay. So kira Nervous. Dah aku seorang dengar. kira apa nama bila Ustazah Alia baca tu benda tu dalam badan junior Alia dia dah gelak-gelak. Dia macam aku tak takut lah dengan benda ni. Korang bukan faham pun apa yang korang baca. Sebab bila kita terlalu takut, kita tak faham ayat yang kita nak sampaikan kat dia. So kita Sebab tu pergi dia tak baca takut. secara zahir je, bukan And then batin. time tu kawan dia pun yang masuk dalam badan dia mak kepada penunggu Jin kat tu. situ. Oh, So dia wow. cakap dia yang lepaskan anak-anak dia sebab kita orang bising lah bla 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 semua. Betul ke? Tapi Dia mention je siapa yang buat perangai apa semua. Bayangkan, Malu sebab tak? nama aku tak naik. Memang. takutnya. Betul. Masa aku pergi dulu aku camping kat Janda Baik pun macam tu. Dia akan tapi yang tu dia target kat orang yang Mekah lah. Sebab aku masa pergi Janda Baik dulu camping Cadet Polis. Cadet polis. Masa tu Kau tak ada form- rupa Fast. cadet polis langsung. Memanglah dah handsome. Oh, Fatah Hamid menjadi polis tau dalam Gerahas. betul. Baiklah. Aku tak boleh komplain. Tak boleh. No offense. Okey, masa tu aku form 3. Tentu kat Janda Baik kot. Tempat yang aku rasa paling safe lah untuk orang buat camping kan. Tetapi nak jadikan cerita pada malam pertama, malam kedua, perempuan masa maghrib gelak-gelak kuat-kuat. Malu gelak ke? So Macam malam dia baiklah tempat orang asli kan. dan memang benda tu ramai lah. Dan dia target Dia kat marah. orang yang memekak yang ni lah. Lepas tu macam mana korang kontrol benda tu? Sampai siang weh. Kau bayangkan siang pun ada. Siang sebelum Zohor tu masih ada lagi dekat surau tengah calm kan. Ada ustaz tak time tu? Tentu ada lah. Macam mana hampa boleh cari ustaz pula time? Oh ya, ada cadet polis. Cadet Aku polis lupa apa lah yang kan. kena Polis biasa memang biasa. ada. Ada kementerian mesti lah daripada kontak. Mesti dah standby dah. Sebab benda macam ni sebab aku dulu kalau aku pergi camping lebih 4 hari confirm something happen. Memang. Betul. Kita tak boleh duduk lebih 3 hari kan? 3 hari sebagai tetamu. Kali keempat tu anda jadi rumah. Once tu. Nak buat rumah kat situ. Itu lah. Faham? Apa cerita macam ni lah. Tak tahu lah. Ha, Dah lah. ni. Tak sebab ya, lalu bawa ampayan. Aku teringat bawah ampayan tu. Tapi kalau kat UiTM tu yang paling keras orang cakap Tun Fatimah. Tu Fatimah kat mana sekejap? Bukan Tasik korang tu ke? Tasik. Tasik. Kat Tasik tu. Sini Tun baca. Fatimah yang paling keras ni. Tapi masa aku duduk tak ada kes kat situ. Kes aku banyak kat Dang. Dang, Kat Dang lah. Tak Tun tak ada. ding dang. Tapi baru juga tu maksudnya sebab zaman aku tu selalu melepak-melepak dekat depan Dang Anum tu sebab Main gitar. debat bukan. Gitar atas bayan. Babi. Selalu aku melepak kat member aku perempuan sebab kan ada jalan besar. Jalan besar tu kan di antara Kolej lelaki dengan perempuan. So lepak situ lah kan. So kalau polis lalu pun depa tengok okey lah, tak ada apa-apa pelik-pelik lah. Ya. Ramai pula lepak. Tapi selalu dulu Tun Fatimah. Tu Fatimah ada belakang juga takut juga. Laki pernah kena istirahat tak? Benar aku pernah tengok. Ya. Dia jerit macam mana? Lagi ganas lah. Lagi Dia jerit suara perempuan ke lelaki? Laki lah. Tapi susah nak handle. Aku pernah tengok yang kena kat camping aku dulu. Dia bersilat. Oh ya ke? Dia tiba-tiba tengah duduk tu dia macam dia buka. Mungkin dia ni kot. Dia ada main silat batin. hantu tu mungkin kot. lah. Hantu tu kot. Dekat ni Gua Batu Maloi Negeri Sembilan. Tapi sebenarnya kalau nak masuk kawasan orang tu mulut jaga lah. Betul. Jadi korang saya masuk hutan kan. Faham. Mulut jangan celupar sangat lah. Ni. Mulut aku oh my god, cerita Jaga. pasal mulut hari tu nampak. Jaga-jaga Hari tu aku sikit. pergi camping gini hiking dengan orang boyfriend aku. Tiba-tiba cakap pasal benda ni. Mulut aku memang sial lah time tu. Sebab Sebab kau sial ke apa? sebab aku literally aku akan cakap apa yang aku nampak atau apa aku rasa tau. So kita tengah jalan-jalan.
Tiba-tiba satu part ni awan dah mendung. Dah mendung so macam cantik lah. Macam aku rasa mendung lah. Tapi tak macam tak nak hujan. Siang lah tu. Siang. Kita orang baru habis main waterfall tu. And kita orang masa nak Semayang waterfall. Mandi waterfall. Mandi waterfall. Silap ayat lah. So literally masa pergi ada orang, kita pergi sama-sama. Tapi bila balik aku berdua je lah dengan boyfriend aku. So kita orang jalan je lah. Sebab pergi dengan balik jalan yang sama. Kau tak jalan ramai-ramai? Tak, sebab balik tu kita orang pergi tu pun tak kenal pun orang-orang yang kita ni. Kita ikut je, join je. Sebab balik tu kita macam tak apa, kita gerak dulu kan. Sebab takut hujan kat tengah atas tu kena kepala air, satu hal lah kan. So turun tu tiba-tiba dah mendung tengah-tengah tu. Aku cakap boyfriend aku, masa mendung lah tapi macam tak nak hujan. Lepas tu angin sejuk sikit. Tiba-tiba satu gerombolan rama-rama putih lalu tau. Dia macam tu. Cantik gila weh rama-rama tu. Cantik kecil-kecil tau, tak macam beads kat baju raya. Tapi cantik tau, macam bersinar. Aku ingat aku seorang je yang nampak tau. Lepas tu aku cakap nampak rama-rama cantik ni. Lepas tu dia pandang aku. Dia macam mungkin ni tandanya kita kena belah cepat kot dari sini. So aku tak terfikir langsung lah. Sekali bila aku dah laju sikit, aku cakap okay. So aku pernah dengar kawan aku cakap kalau kau nampak benda tu, dia macam welcoming you into their world. Oh, Bu. Bu, yes. Dia macam hai, awak hampir dah dengan kita orang di tempat. Selamat datang, ni pintu dia. Macam tu. Aku hampir tau. Aku literally masa kita orang jalan tu memang jalan tu lurus. Tapi bila kau dah cantik benda tu, kau akan patah balik untuk kau cari mana nama tu, faham tak? Tapi nasib baik aku berdua. So aku ada otak lagi satu yang cakap kat aku, jangan. Masih ada otak lah. Kau patah balik tak time tu? Tak, aku yang macam teruskan jalan tu. Perjalanan ke depan aku tak tengok belakang. Satu lagi orang cakap kalau terlampau sunyi. Dia macam sunyi yang macam tak ada bunyi langsung. Tak ada bunyi cengkerit langsung. Tu maksudnya okey, jaga-jaga. Tu satu-satunya sama ada bu. Satu lagi sama ada harimau. Betul. Binatang buas. Sebab tu korang kena ada lighter bawa kalau tak isap rokok kalau pun. Angin, kau tengok gerak. So perlu angin. Macam mana aku tak ingat. Kalau belah kiri macam mana, belah kanan macam mana. Dia ada tips dia. Bawa lighter kau nyala macam tu, tengok. Kalau dah tak macam mana tak kalau tak bertiup maksudnya berjaga-jaga. Tak tahu, aku tak ingat. Dia macam tak silap lah. Kalau tak silap benda tu, kalau macam contoh dia ke tepi, might be arah binatang tu dari situ. Macam tu lah dia nak beritahu. Macam tu lah. Lepas tu kalau dia statik je, maksudnya tempat tu selamat. And then dia bau. Kira bau aerosol. Api boleh detect bau. Macam contoh kalau nak tahu harimau, dia akan berak kat satu-satu tempat. Macam contoh petak untuk bagi tandakan tu kawasan dia. Kucing. So might be kalau benda tu boleh detect something kot. Aku tak ingat tips dia, tapi aku tahu, aku pernah baca. Korang Google lah tips bawa lighter pergi hutan. Maksudnya masuk hutan ni tak boleh sebarangan lah. Of course lah. Nak cantas ranting pun kena tahu ranting mana yang untuk korang potong. Tak boleh sebarang tu. Betul. Cerita. Okay. Tak ada pantalarang masuk hutan yang kau rasa cak annoyed macam tadi bantal tadi. Aku just tak boleh terima kalau orang macam Assalamualaikum, Nek, cucu tumpang lalu. Bukan betul kau cakap macam tu ke? Tak, aku nak cucukan siapa, nenek siapa. Bila kau buat macam tu, kau macam percaya gila babi. Kau baca bismillah je sebenarnya. Betul. Even kalau kau nak berak, doa je lah untuk selamatkan diri kau. Kalau kau nak berak kat tengah hutan pun, bawa plastik lah. kita jangan sambung ya. Okay. Kita jangan sambung hari tu. Aku pernah terpaksa membuang dekat Gunung Nuang. Kat mana tu? Kau suka membuang kan bila masuk gunung? Aku tak faham tu lah ni. Ni kena membuang yang ni sebab kau pergi kering balik hujan. So kau sejuk. Air terlalu kencing je. Tak, dia keluar sekali. Automatik. Lagi-lagi kalau kat puncak kau dah termakan nasi dengan lauk kari. Good luck lah guys dengan kopi panas. Dan kau pergi buat acara restoran kan. Itu motivation kau nak sampai atas. Kau cakap okay ada nasi dalam beg aku. So okay whatever. Lepas tu aku ingat lagi kawan aku cakap bagi salam nak berak tu. Aku macam asal kita kena bagi salam. I mean bukanlah aku taklah tanya kenapa kita salam. Tapi aku just percaya kita ada Tuhan. So kita just baca bismillah dan moga dijauhkan daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Tu je lah. And kita bukannya buat kotor kat tempat tu. Kita just, itu memang kawasan orang membuang. Jadi kita kambus balik lah elok-elok. Janganlah kau tak tanda pula macam harimau. Aku letaklah daun banyak. Harimau bau dia cak binatang mana yang buat tapak kat tempat aku ni. Cek nasi kandar. Aku rasa aku makan pineapple je. Udah okay lah. Okay. Tu je kot. Kan? Okay boleh, panjang sangat lah. Tapi jangan cerita ghost-ghost lagi ya. Okay tak. Sebab kita pun kat kawasan tak tahu macam mana. Kalau kat rumah ke tak apa lagi.
Oh kita kat sini. kan? Betul lah. Satu question pun pernah tak macam bila call back, contohlah sesiapa call kan. Lepas tu ada orang yang tengah bercakap dengan hang tu kata macam macam dengar something lah dekat dalam bilik hang tu. Ada perempuan lain ke kat rumah? Alia pernah call mak dia. Lepas tu mak dia cakap macam tu kat rumah aku, rumah sewa aku kat Bangi. Oh ya dah. Aku terkeluar. Mungkin kita keluar. Ya, Kita pergi betul. Kajang kan petang malam tu. Takut bodoh. Kita orang dua je rumah tu. Aku macam aku kenapa tu. Ya, Takut. scary Mak dia tanya macam ramai je kan. Dia macam ada orang lain. Tadi Wandi mandi. So, macam ada orang lain ke dalam bilik tu. Mau dengar ada bunyi perempuan. Terus macam, tak ada, Wandi tengah mandi. Time tu aku macam menyesalnya aku tidur orang mandi. Macam prismate dah. Okay. Alright, itu je untuk podcast kali ni. Kalau korang nak cerita seram, kita bukan tak nak buat. Kawasan ni tak menentukan kawasan tu tentu ke tak? Ya. Apa aku cakap macam Cerita dia editor takut. Itu je. Kita takut diganggu ketenteramannya. nak kena sub lah editor untuk buat episode. Mungkin boleh bagi akid dia macam heartless. Tak sure. Mungkin takut dia lagi penakut daripada Haikal. Sebab dia diam, kita Bukan, tak tahu dia macam mana. sebab aku duk selalu edit podcast aku 2-3 pagi. Sebab aku memang tak ada masa nak edit petang, siang. Sebab aku nak kena occupy dengan anak aku, duk mengacau. Nanti kan tak main game. Tu dah. Okey, itu dia untuk podcast minggu ni. Dan kepada mereka yang terhibur, kalau mereka yang lagi tahu ada pantang larang ke apa, explanation komen lah, komen kat bawah. Kita orang pun nak belajar juga apa pantang larang hutan. mungkin tu. kita salah ke, kita kepala tahu ke betul. kan? Yang pasal lighter especially. Pasal lighter tu. Betul, lighter tu sebenarnya ada orang naik sokok. Kalau ke tepi ada orang naik sokok. Kalau ke kanan nak start vape je. Jangan. Alright, itu je. Kita jumpa lagi pada masa datang. Kalau nak tengok podcast, sabar belum lagi. Okay. CTA. Kalau mereka yang nak cari air tadi, cari kat apa? T-Love.Malaysia. Yes, kat mana? Kat PJ. Kat PJ. Tapi aku rasa dia ada buat delivery lah. Mungkin ada kat Foodpanda ke, kat Grab ke. Korang call je dengan cerita murah. Nanti kau akan tag juga kan T-Love tu? Ke tak? Tag. Okay. Okay, dan kepada mereka nak dengar podcast ni, dengar kat Spotify dengan namanya Podcast Tinker, dan nak dengar kat YouTube, tengok sekarang kat sini lah. Dah tengok dah ni, dah habis dah pun. So siapa yang nak kami promote Barang-barang bisnes, boleh hantar ke Visitor Astro. Kat sini kot kita review. Hantar. Tak, Boleh je. Actually tu time-time ni kita boleh tolong orang-orang. Bukan kita nak makan free, kita nak tolong. Dah lah, separuhnya makan free lah. Kau kan. Kita ada banyak mulut nak kita kena boleh ni. bawa macam letak kat sini je. Boleh, kalau SME okey je. SME lah, industri kecil sederhana. Yelah, boleh je. Tapi Kita masalahnya kena nak mengantor tu tengah PKP yuk. Orang dekat-dekat lah. Dekat-dekat Orang lah. yang radius 10 km dari Bukit Jalil. Kalau tak pun aku macam ni je lah. Cakap gini je. Habis yang Han baru nak kata tak apa, saya Aku boleh boleh tolong ambil. Promote macam ni je lah. Promote IG ke apa. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye, stay sane.